الحمد لله القائل فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Khatib pada tengah hari ini ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah yang bertajuk galakkan berkorban. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bulan Zulhijjah yang akan muncul antara bulan yang digelar sebagai bulan Al-Haram dan bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Antara ibadah yang ditunggu-tunggu apabila datangnya bulan Zulhijjah ialah ibadah kurban. Ibrah ibadah kurban ialah bagi memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam sebagai kurban. Ia bertujuan menguji keimanan mereka berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 102 yang dibacakan pada mukaddimah khutbah ini yang bermaksud, maka ketika anaknya itu sampai, yaitu ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya-Allah ayah akan dapati daku daripada kalangan orang-orang yang sabar. Sebagai ganjaran terhadap pengorbanan, iaitu keimanan dan kepatuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 103 hingga 107 yang bermaksud, setelah keduanya berserah bulat-bulat menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala itu, dan Nabi Ibrahim alaihissalam merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tumpuk tanah, dan kami sifatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kesungguhan azamnya itu telah menjalankan perintah kami, serta kami menyerunya, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang kau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata, dan kami tebuskan anaknya dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Hadirin Jumaat sekalian, hukum ibadah kurban adalah sunat muakkadah. Itu sangat dituntut bagi orang-orang yang berkemampuan. Malah makruh hukumnya meninggalkan, yaitu tidak menunaikan kurban jika mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 1 hingga 2, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak, yaitu di dunia dan juga di akhirat. Oleh itu kerjakanlah salat kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah kurban sebagai bersyukur kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan ibadah kurban setelah disyariatkan.
Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqribanna musallana." Siapa yang mempunyai kelapangan, kemampuan untuk berkorban tapi dia tidak berkorban, maka janganlah dia datang mendekati tempat salat kami ini. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitu juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila adami min amalin yawman nahr ahabba ila Allah min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsa." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada mengalirkan darah, iaitu haiwan kurban. Sesungguhnya iaitu haiwan kurban itu akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduknya, bulunya dan kukunya, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada itu redha Allah sebelum titisan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadirin Jumaat yang berbahagia, kebelakangan ini banyak pihak yang menawarkan perkhidmatan menunaikan ibadah korban di luar negara. Bagaimanapun timbul persoalan manakah yang lebih baik, sama ada ibadah korban itu dilakukan dalam negara atau di luar negara yang lebih memerlukan. Sememangnya lebih afdal ibadah korban dilaksanakan di dalam negara, tetapi tidak juga menjadi kesalahan jika ia dilakukan di luar negara, terutamanya di negara-negara yang memerlukan. Mengikut mazhab Imam Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala, makruh dipindahkan sembelihan di luar kawasan kecuali jika ada saudara mara yang memerlukan di sana. Manakala mazhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala pula menggariskan tidak harus dipindahkan sembelihannya di luar kawasan melebihi jarak musafir, kecuali jika ada yang sangat memerlukan. Jelaslah bahawa penyembelihan korban di tempat sendiri adalah cara paling tepat untuk menaikkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ini, orang yang berkorban dapat mengamalkan beberapa amalan sunnah seperti membuat pengagihan daging korban tersebut, menyembelih sendiri binatang korbannya, bahkan dapat menyaksikan sendiri sembelihan korbannya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anak perempuannya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dengan sabdanya, "Qumi ila udhiyatiki fashhidiha fa inna laki bi kulli qatratin taqturu min damiha yughfar laki ma salafa min dhunubik." Yang bermaksud, pergilah wahai Fatimah kepada haiwan korbanmu dan saksikanlah ia sendiri, kerana sesungguhnya bagi kamu dengan setiap titisan pertama yang mengalir daripada darahnya itu akan diampun bagimu dosa-dosamu yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, mengakhiri khutbah hari ini, marilah kita mengambil beberapa intipati khutbah sebagai panduan kita bersama. Iaitu yang pertama, kita naklah meyakini bahawa ibadah korban adalah ibadah yang disyariatkan dalam agama. Yang kedua, kita naklah berusaha bersungguh-sungguh mengikut kemampuan untuk berkorban setiap tahun. Dan yang ketiga, kita hendaklah memahami bahawa setiap korban atau setiap pengorbanan yang diberikan akan dibalas dengan kebaikan di dunia dan juga di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba' abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Adam, Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban, iaitu untuk mendampingkan diri kepada Allah.
lalu diterima korban salah seorang daripadanya, iaitu Habil, dan tidak diterima korban dari yang lainnya, iaitu Qabil. Berkata Qabil, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Habil menjawab, hanya sahaja Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Ma'idah ayat 27. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.